Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah selamat menonton Siti Tafiz Al-Quad Channel. Okey, jangan lupa tekan button subscribe di bawah tu, tekan button lonceng kat bawah tu anak-anak. Okey, saja je. Okey, insyaAllah semoga semua anak-anak tahun 4 Siti anak Al-Quad semoga dalam keadaan sehat. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan mendedahkan kepada anak-anak semua pada tahun 4 supaya dapat kenal silibus di dalam nota padat UPKK. Okey, di nota padat UPKK. Mungkin saya kira semua anak-anak sudah pun dapat buku ni. Jadi insya-Allah dalam kelas ini di 20 nota padat ini, semua nota ini menggumi dari darjah 3 dan darjah 4. Anak-anak mungkin saya kira dah dapat nota ni buku ni biru ni. Yang ada gambar robot ni semua ni. Jadi anak-anak dalamnya ada bonus nota tajwid, ada berkaitan dengan nota tajwid, semua dalam buku satu buku daripada darjah 3 sampai darjah 4. Dan usahakan kita akan buat pengenalan sedikit demi sedikit supaya awak dapat kenal. Dalam modul tu kita ada dalam periksaan dalam 7 atau 8 paper. Okey, insya-Allah dalam silibus tu kita akan belajar dalam bab pertama tentang ulum syariah, iaitu ada terdapat 2 subjek berkaitan akidah dengan akidah dan ibadat. Nampak tu? Contohnya 4 tahun 3 awak sebenarnya dah belajar, tapi kita ulang kaji balik. Tahun 4 kita akan belajar lagi nanti, tahun 5 dah kita akan belajar betul hadapan. Okey, yang kedua ulum syariah, ibadat. Ibadat pula tayamum, mandi wajib. Jadi ni kita akan belajar balik. Yang belum belajar dan atau yang sudah lupa kita akan ulang kaji balik dan akan belajar untuk seterusnya. Jadi ini satu paper. Ulum syariah ni akidah dan ibadat. Satu paper, satu esei dan kita akan belajar benda ini bersama-sama akan datang. Okey, insya-Allah. Seterusnya, tajuk yang kedua, bab yang kedua pula bab silibus adab. Adab lah. Adab ni contohnya tahun 3 awak akan belajar tentang, nanti kita akan belajar lah yang lepas ini, adab menghidang makanan dan spesial semua tu lah. Okey, seterusnya sirah, analisis bab sirah pula. Kita akan belajar lah tentang pelantikan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, semua tu lah, janji kota Mekah, semua kita akan belajar. Daripada tahun 4 awak akan belajar tentang bab sejarah, tapi nanti kita urang ustaz dalam UPKK awak akan belajar tentang sirah. Okey, seterusnya nutur Quran. Bahasa Arab yang awak dah belajar pada tahun 3, awak pernah salin alfa awak tentang sayur-sayuran, tentang jenis-jenis binatang ganas, tentang semua tu, nombor-nombor dan alatan-alatan di dalam kelas. Saya kira awak dah belajar pada itu pada tahun 3 yang tahun lepas. Sekarang dah tahun 4 kan. Tapi kita akan ulang kaji balik supaya awak dapat ingat balik untuk kita menghadapi peperiksaan UPKK pada tahun hadapan. Dah kita dah anak-anak. Jadi jangan buang masa, jangan jadi pencuri masa. Al-tajilul lisan zaman. Orang yang bertangga-tangga itu adalah pencuri masa. Kenapalah benda ni muncul selalu sama tak faham. Jangan. Okey, kita sambung lagi seterusnya. Paper seterusnya, Jawi. Anak-anak akan belajar tentang Jawi. Pelajar-pelajar semua akan belajar tentang Jawi. Nampak? Perkataan pinjaman, semua dalam tulisan Jawi. Sebab tu dalam UPKK ni semua tulisan Jawi. Tak ada, semua Jawi. Paling dahsyat pun bahasa Arab. Yang penting lah sekali kamu belajar tentang had. Itu nanti kamu akan belajar dengan ustaz. Semua dengan Ustaz Izzat, ada dengan ustaz-ustaz lain lagi. Okey, sebab tu kena belajar membaca. Jangan malas di rumah, jangan jadi al-tajidul lisan zaman. Jangan jadi orang yang bertangga-tangga itu adalah pencuri masa. Okey, insya-Allah ini adalah satu silibus yang anak-anak akan belajar sebentar lagi ni ustaz. Okey, tentang buku nota ini. Ingat tajuk ni awak dah boleh baca dulu. Jangan nak tunggu ustaz mengajar, awak kena baca dulu baru ustaz ajar. Ustaz akan ketikkan pada tahun 4. Baca dulu sebelum ustaz mengajar, barulah kamu boleh faham. Okey, baru tak faham baru tanya, betul tak? Okey, insya-Allah anak-anak pada hari ini kita akan sambung pada tajuk yang pertama. Yang pada hari ini kita akan menggunakan buku UPKK tahun 3 bab ibadat. InsyaAllah kita akan ulang kaji balik dan kita akan belajar ulang-ulang sehingga menjadi ibadat amal jarah untuk kita. Okey? Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Nampak? Ini nama, apa nama kucing ni? Apa nama kucing ni? Nyawa sikit.
hitam. Hitam dah lama tak jumpa hitam kan. Hitam apa khabar semua? Jaga hitam Dah semua Okay. Jadi insyaAllah anak-anak pada hari ini kita akan masuk tajuk yang pertama, iaitu berkaitan dengan pelajaran yang pertama, muka surat 2. Sila buka buku sambil dengar Ustaz cerita dulu. Okey, yang pertama iaitu apa erti kitab yang anak-anak sudah belajar, iaitu apa makna erti kitab? Kalamullah, kata-kata Allah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Itu makna erti kitab. Kalamullah iaitu kata-kata Allah. Jadi keterangannya kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi insyaAllah terusnya dalil. Tengok. Bismillah, auzubillah. Wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqq. Surah Al-Baqarah ayat 213. Maksudnya dan Allah menurunkan bersama mereka Nabi, iaitu kitab yang benar. Jadi apakah hukum kita beriman pada kitab? Hukum dalam hukum iman yang kita dah belajar pada tahun 3. Apakah hukumnya? Iaitu wajib. Iaitu beriman kepada kitab Allah adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Jadi ingat itu, info lagi tambahan lagi. Ini semua tahun 3 awak dah belajar dah. Diturunkan info yang terbaru lagi untuk anak-anak semua. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kitab diturunkan dengan perantaran malaikat Jibril. Bukan turun begitu saja. Dia ada malaikat yang tolong sampai, iaitu malaikat Jibril. Mengandungi panduan lengkap hidup manusia. Jadi apakah nama-nama kitab yang awak dah belajar? Itu ulang kaji balik nama-nama kitab dan Nabi yang menerima kitab. Ada 4 kitab. Yang pertama Al-Zabur, iaitu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat, iaitu diturunkan Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya sambung lagi. Bahasan yang ketiga, muka surat 3. Perbincangan tentang kitab secara detail, lagi khusus lagi supaya awak semua boleh tahu. Kita tengok buku tu. Pembincangan tentang kitab, iaitu umat Islam wajib tahu dan beriman dengan 4 buah kitab ini. Berikut merupakan pembincangan berkenaan kitab-kitab Samawi tersebut, iaitu nama-nama kitab yang pelajar-pelajar sudah belajar. Ada 4 kitab. Ini dah belajar masa tahun 3, tahun 1 pernah belajar, tapi cuma santai-santai saja. Okey, dalam fiqh syahadah lah. Okey, jadi kita masuk dalam praktikan dalam UPKK, setelah UPKK. Okey, nama kitab Az-Zabur diturunkan pada Rasul Daud, iaitu bahasa Sirani. Itu isi kandungannya ada petua, ada doa, ada zikir dan nasihat. Itu dalam kitab Az-Zabur. Kitab Taurat, iaitu diturunkan pada Nabi Musa, bahasanya Ibrani. Masa itu zaman Nabi Musa digunakan bahasa Ibrani. Jadi ada berkaitan dengan syariat, dengan peraturan, ibadat dan akidah umat ketika itu. Zaman Nabi Musa lah. Sejarah Bani Israel menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir. Itu dalam kitab Taurat. Nampak? Kita kena yakin bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Terusnya kitab Injil. Step by step. Zabur, Taurat, Injil. Injil diturunkan pada kitab Nabi Isa, bahasa Ibrani. Ceritakan apa dalam kisah kandungan Injil tu? Kisah penciptaan bumi dan manusia, dan syariat, peraturan beribadat dan perkara-perkara akidah, dan menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir. Dua bukti lah kitab menunjukkan. Okey, 2 bukti yang menunjukkan bahawa Taurat dan Injil ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi yang terakhir. Jadi itulah yang wahyu semua tiga-tiga ni kita himpunlah dalam Al-Quran semua, iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, iaitu mengandungi 114 surah dan 30 juzuk. Mengandungi lagi akidah dan syariat, ibadat, muamalat, munakahat dan jenayat. Tentang semua dalam Al-Quran, semua lengkap. Tak ada yang tak lengkap. Kisah-kisah bahasa yang terdahulu, semua dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran.
Jadi etika dan akhlak yang terpuji. Ingatlah kita yang sebelum sama belajar agak ijazah ibu apa, bawa baiklah kepada ibu apa, jangan kata itu akhlak yang terpuji supaya jadi anak yang soleh. Terusnya, kelebihan kitab Al-Quran. Kepada tiga ni, bukan kata ini yang terbaik, tapi ini adalah yang mendapat mengandungi semua faktor-faktor yang daripada yang atas ni. Kerana dalam Al-Quran semua ada tentang sirah, tentang Bani Israel, tentang penciptaan bumi, penciptaan manusia, semua ada dalam Al-Quran. Sebab tu para saintis semua yang beriman, dia yakin dengan kuasa Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta, Al-Khaliq, dia akan wujud balik Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, kelebihan kitab Al-Quran, terpelihara daripada penyelewengan. Diselewengan, Al-Quran tu tak boleh ubah lagi ayat ni. Itu sahaja. Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat, satu pertolongan. Sebab tu kalau siapa nak bahagia hidupnya, siapa nak hidup dia rasa seronok, happy, hendaklah baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Al-Quran merupakan syifa. Bukan al-syifa belajar kita tu syifa ni iaitu penawar dalam masyarakat bagi segala penyakit. Al-Quran memansuhkan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Zaman dulu memansuhkan, maknanya ada yang hukum-hukum yang dulu diubah-ubah lah, yang dah boleh membarunya lagi, yang latest yang terbaik, yang terkini, hukum-hukum yang kita boleh amalkan sekarang. Terusnya, panduan yang lengkap untuk seluruh manusia, itu ialah Al-Quran. Ingat, non bigu ni sumber rujukan utama tata bahasa Arab. Golongan-golongan bahasa Arab menggunakan bahasa Al-Quran yang bahasa yang cantik. Dia bukan macam saya hendak pergi ke pasar, tapi kalau dalam bahasa yang tak betul, yang awak dalam belajar bahasa Melayu, aku pergi pasar, kan dah salah. Jadi bahasa yang formal, tata bahasa yang betul dalam bahasa Melayu, saya hendak pergi ke pasar. Bukan ku nak ke pasar, bukan, kan dah salah bahasa. Jadi Arab, dia kalau cakap bahasa Arab dalam bahasa yang cantik, dalam bahasa Al-Quran, Takalam al-lughul Arabiyyah bil jamil, contohnya. Okey, terusnya mengandungi pelbagai ilmu. Itu Al-Quran. Kesesastraan yang tinggi dan indah, bahasa yang tinggi. Pernah dengar dulu Ustaz Ali pernah cerita tentang Al-Quran pernah diedit kan, tapi Arab musikin, orang yang kapi-kapi semua tak boleh langsung meniru sedikit macam ayat Al-Quran. Kenapa? Sastra dia yang tinggi dan indah dan cantik. Memang bahasa Arab tu susun dan indah. Bukan senang orang Arab yang pandai cakap Arab nak buat Al-Quran tak boleh. Dia tak boleh nak buat lagi dah. Kerana itu semua sudah termaktub dalam 114 surah. Okey, itulah kelebihan Al-Quran. Terpelihara, mukjizat, syifa, memansuhkan panduan, rujukan manusia. Semua itu adalah kelebihan mukjizat Al-Quran. Sebab tu kena biasa rajin baca Al-Quran. Terusnya sebelah. Selain daripada Alkitab, Allah Ta'ala juga menurunkan sahaf. Sahaf dari sudut bahasa bermaksud lebaran. Dari sudut istilah ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Merupakan helaian-helaian dan lembaran-lembaran yang mengandungi akidah dan nasihat secara umum. Bilangan sahaf ada 100. Tapi itu sahaf tu kita tak jumpa lah kan. Tapi pernah diturunkan lah. Dalil kewujudan sahaf, inna hadza lafi sufi ula, sufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam sahaf-sahaf yang terdahulu, iaitu sahaf-sahaf Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau bahasanya suhuf, suhufin, bahasa Arab suhuf, panggil sahaf atau mashaf, yang macam itulah istilahnya. Pernah diturunkan pada Nabi Syu'aib, pernah diturunkan pada Nabi Idris, pernah diturunkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bilangan sahaf yang diturunkan. Jadi benda ni pun tak ditekankan, cuma yang anak-anak ditekankan adalah berkaitan dengan kitab ni. Pada golongan ni. Yang ini yang anak-anak akan tahu dulu. Dan apakah isi kandungan dalam kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dengan Quran. Ini kalau Al-Quran anak-anak apalah anak-anak pun tak tahu. Salah, dia tahu 4 ni. Membezakan itu sahaja. Jadi kelebihan beriman pada kitab. Bila kita beriman pada kitab, anak-anak mengenal Allah sebagai pencipta. Dia yakin Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk beramal dan yakinkan dan buat
supaya menjaga alam bumi ini dengan cantik. Jadi kita kenal Allah Ta'ala sebagai pencipta. Yang kedua, mendapat petunjuk jalan kebenaran. Kalau kita sesat, dalam Al-Quran kata kena tutup aurat, buat pun cuma saja perempuan kena tutup aurat, saja lelaki kena tutup aurat, jaga solat, semua dalam Al-Quran. Okey, yang ketiga, mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, itu kelebihan, cukup. Ini yang kamu boleh tahu, kelebihan. Okey, akibat tidak beriman dengan kitab. Pertama, bila tidak beriman pada kitab, dia tak yakin dengan Al-Quran, maka satu hukum dia jatuh murtad, dia keluar dari Islam. Kedua, sesat sepanjang hidup dia. Sampai mati dia tak sesat selama-lamanya. Tiada pegangan panduan hidup. Tiga, tiada pegangan panduan hidup. Hidup tak tenteram, hidup tak tenang bila tak baca Al-Quran. Kalau kamu tak percaya, kamu tak baca Quran setahun. Hidup kamu tenang tak? Tak boleh. Kita sebagai Islam, bila Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, kita kena amalkan juga Al-Quran itu. Kita kena yakin Al-Quran itu adalah satu mukjizat untuk kita. Syafaat Al-Quran untuk kita. Yang keempat, sentiasa berprasangka buruk terhadap Islam. Itu akibat. Bila tak yakin dengan agama Islam, tak boleh buat benda ni. Bila tak yakin dengan hukum Al-Quran, dia tak beriman, dia tak yakin, dia tak sangka. Itu bahaya. Okay. Tiada minat yang berkobar-kobar menurut ilmu Allah. Dalam Al-Quran macam-macam ilmu Allah ada. Okey, kamu kena tahu, kamu dah belajar Al-Quran, kamu dah belajar bab akidah, tema ibadat. Ayat satu sekian-sekian macam tu adik-adik kamu belajar. Bila kamu dah belajar dengan Ustaz Alif Al-Quran itu, jadi kamu kena ulang kaji balik. Kena yakin apa yang awak hafal itu, kena berkobar-kobar. Kamu dapat ilmu, kamu kena amalkan dan sebarkan. Yang penting benda yang baik. Jadi fahamilah isi kandungan. Kita main kotak ni. Ni kepada siapa ni? Tahu naik cuti sekolah ni yang rambut panjang. Mungkin dia kalau tebal buat apa kan? Fahami isi kandungan Al-Quran kerana di dalamnya terdapat pelbagai ilmu pengetahuan. Banyak ilmu. Kalau adik-adik buka surah Al-Kahfi, baca. Dalam tu ada 4 kisah tentang perjalanan sirah yang adik-adik yang kena tahu. Surah Al-Kahfi. Satunya adik-adik surah apa? Kalau tahu 4 surah apa? Saya tak wujud lagi. Kalau tahun 1, tahun 2, tahun 3 dah hafal surah-surah yang biasa kan. Surah Al-Fil semua tu. Surah Al-Fil kita tentang apa? Surah Tabayyadah, surah tentang apa? Surah Al-Ikhlas cerita tentang apa? Surah Al-Qasas cerita tentang apa? Jadi adik-adik kena belajar, fahami kandungan Al-Quran tersebut. Kerana apa? Banyak ilmu yang kita belajar di dalam ayat Al-Quran tersebut dengan maknanya. Bukan hafal saja, sebab kita belajar sendiri, bukan hafal saja. Hafal Al-Quran, kena faham maknanya. Okey? Jadi insyaAllah, itu saja kelas kita pada hari ini. Sebagai penerangan, sebagai ujian untuk ujian kefahaman saja. Ustaz cerita, yang bagi faham bukan Ustaz. Yang bagi faham Allah. Jadi kamu kena niat sahaja aku menuntut ilmu ini kena masalah. Apa yang saya ajar ni Allah, semoga aku faham dan aku dapat amalkan dan aku dapat sebar kepada ahli keluarga aku dan kawan-kawan aku. Itu benda yang kena. Dakwah itu penting. Okey? InsyaAllah. Okey, beriman kepada kita. Tajuk yang pertama. Itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi jangan lupa boleh baca, teruskan baca banyak bab-bab ni. Sebelum Ustaz mengajar, lebih baik kamu baca dahulu. Okey, tebal buku tu, tebal buku tebal. Ustaz tengok tebal nak mengajar kamu semua jawi dengan ada bahasa Arab. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kelas pada hari yang berikutnya. Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok hari.